gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang. Terima kasih kepada semua ahli panitia yang sudi hadir bagi PLC pertama pada petang ini yang bertajuk 2M KT, iaitu Bimbingan Penulisan Kajian Tindakan Guru-Guru SK Putrajaya Presin 51. InsyaAllah pada petang ini kita akan membuat perkongsian pertama, iaitu saya telah melibatkan beberapa orang wakil guru daripada GBI dan GBA untuk membuat penulisan kajian tindakan bagi tahun 2022. Ini merupakan siri bimbingan PLC yang pertama. Kita akan ada lagi 3 kali PLC lah. Okey, pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada yang terlibat, sama ada terlibat sebagai mentee saya ataupun yang sudah hadir bagi PLC pada petang inilah. Saya harap semua guru dapat memudahkan kajian tindakan. Satu guru boleh buat satu kajian tindakan, insya-Allah. Okey, baiklah, mula-mula kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan 2MKT, Bimbingan Penulisan Kajian Tindakan Guru-Guru SK Putrajaya Presin 51. Apa itu 2MKT? 2MKT ini sebenarnya merupakan singkatan bagi perkataan 2M itu bermaksud mudahnya menulis, KT itu bermaksud kajian tindakan. Jadi 2MKT ini merupakan bimbingan bagi membantu GPI dan GBA SKPP 51 bagi menghasilkan penulisan kajian tindakan bagi tahun 2022. Okey, yang paling penting sekali, kajian tindakan ni telah selesai dijalankan. Murid itu telah berjaya dipulihkan. Kita cuma tinggal nak tulis dia punya kajian tindakan saja, tinggal nak menulis pelaporan sajalah. Itu syarat dia. Okey, 2MKT 6 orang menti yang mengikuti kelas saya, kelas bimbingan saya ini akan melalui 4 langkah lah. Yang pertama, mereka akan mengisi tapak asas isi utama bagi kajian tindakan. Kemudian mereka akan pergi ke langkah 2, iaitu bimbingan penulisan abstrak. Dan yang ketiga, mereka akan mengikuti kelas penghuraian kajian tindakan. Dan yang keempat, mereka akan mengikuti langkah laporan penulisan penuh lah. Okey, ini merupakan bimbingan secara Google Meet langkah 1 pada cuti sekolah yang lalu. Bimbingan saya dan Ustazah Asia pada 2 Februari dan juga Ustazah Mazidah juga secara Google Meet, dan juga Ustaz Hakimi lah. Yang lain tu ada yang boleh buat sendiri dan ada yang saya betulkan kemudian. Tak dapat nak Google Meet masa cuti tu, saya betulkan secara bersemuka sajalah. Okey, untuk tapak langkah 1, mula-mula sekali saya akan berikan contoh apa yang perlu cikgu-cikgu tulis di dalam pelaporan langkah 1. Untuk langkah 1 ni kita buat sebenarnya kita nak tahu secara umum, nak tahu kita punya perjalanan, kita punya kajian tindakan tu daripada awal sehinggalah akhir. Di situ para peserta akan dibimbing daripada cara penulisan tajuk dan juga apakah isi penting, isi utama yang perlu ada di dalam perkara pengenalan, refleksi, pengumpulan data awal, fokus kajian, objektif, soalan kajian, peserta kajian, tindakan yang dijalankan, pelaksanaan tindakan, dapatan kajian, refleksi dan juga rumusan. Okay, untuk langkah 1 ini, semua peserta kena tulis apa isi penting untuk setiap poin yang perlu ada bagi setiap perkara itulah. Sebab kalau kita tak tahu apa isi penting atau perkara penting yang perlu kita tulis dekat dalam setiap poin tu, kita takut kita punya kajian tindakan tu tak berkesinambungan di antara yang awal dan akhir. Contohnya kalau tajuk tu kita pilih sasaran kajian 10 orang murid, so sampai akhir, sampailah refleksi, rumusan dan juga kesimpulan yang terakhir tu kita hendaklah membuat refleksi untuk 10 orang murid tu, kelas yang sama. Jangan pula awal tajuk lain, kesudahannya jadi tajuk lain pula. Okey, kemudian saya dah bagi satu contoh dan ini juga merupakan tapak kosong yang perlu peserta-peserta isi untuk memenuhi langkah 1 tu lah. Okey, jadi saya harap pada tahun 2022 ini bertambah lagi lah lebih ramai peserta yang akan terlibat dengan penulisan jurnal, insya-Allah. Dan insya-Allah apabila kajian tindakan kita ni berjaya dibukukan, dia akan dibukukan sebagai kompilasi jurnal kajian tindakan ni lah. Sebenarnya tak rugi pun bagi saya.
satu kepuasan lah bila kita tengok hasil penulisan kita dibukukan. Berbanding kita nak buat buku sendiri macam agak susah kan. Jadi bila kita buat kajian tindakan ni hanyalah pelaporan kertas kerja dalam beberapa line muka surat sajalah, berbanding kita nak hasilkan sebuah buku tu macam agak sukar lah kan. Okey, ini merupakan kajian tindakan saya yang telah berjaya dibukukan di dalam kompilasi jurnal kajian tindakan pada tahun 2021 yang lalu. Okey. Alhamdulillah, bimbingan 2MKT ini saya telah berjaya mendapatkan 5 tajuk lah untuk dibimbing daripada awal tahun sehinggalah akhir tahun. Okeylah, saya akan mulakan pembentang pertama. Ustaz Kimi, Ustaz nak bentang kat mana Ustaz? Laptop Ustaz kan untuk saya? Okey. Ada 5 tajuk dekat situ. Ustaz Kimi akan bentang dulu. Saya jemput Ustaz Hakimi bin Ali untuk membuat pembentangan tajuk beliau. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر وتفقه خير. Masih pada Cik Puan Pengerusi Majlis selaku pengacara majlis dan kendali majlis kita pada petang ini, diraikan Ketua Panitia dan rakan-rakan ahli panitia yang bersama pada kita pada petang ini, insyaAllah. InsyaAllah saya tak ambil masa lama untuk pembentangan ini. Saya memang volunteer untuk pertama sebab ada urusan lain lepas ni. Jadi saya akan membentangkan saya punya kajian tindakan. Ini pun banyak dibantu oleh Aira kan. Sebab kita dah lama tinggal penulisan ni kan. Hampir 14 tahun. Jadi nak start balik tu memang agak ambil masa sikit lah. Jadi alhamdulillah dengan berkat bimbingan dan pertolongan daripada sahabat kita, jadi dampatlah saya menghasilkan mudahnya menulis kajian tindakan. Di bawah saya punya tajuk lah. Apa tajuk saya ni lah, meningkatkan kemahiran membaca 9 perkataan bahasa Arab terhadap seorang murid kelas sepaya menggunakan aplikasi YouTube. Minta maaf nak respon kawan-kawan. Nampak tak share screen, nampak tak? Tak ada. Buatlah share. Ada. Okay, Ustaz ni steady lah. Ustaz ni ada okey tu. Okey tu. Boleh type komen. Nampak tak screen? Kita boleh share screen ni. Okey, nampak. Okay, nampak dah. Boleh komen. Okey, saya mulakan. Jadi saya tajuk tindakan saya inilah meningkatkan kemahiran membaca 9 perkataan bahasa Arab terhadap seorang murid kelas 4 sepaya menggunakan aplikasi YouTube. Ini kajian saya lah. Manakala saya pun mengajar budak Pak Sepaya ni, jadi saya dah kenal pasti budak tu. Jadi anak-anak murid kita tu, jadi kita lah saya kata gunakan khidmat beliau untuk membantu saya dalam khidmat buat kajian ni. Baik, tak nak cakap panjang, kita terus pada bilangan pertama. Perkara pengenalan. Mata pelajaran saya yang ajar bahasa Arab, saya ambil lah subjek bahasa Arab. Kita kenal pasti murid ni macam mana. Okay, murid ni sangat aktif bercakap, tidak boleh duduk diam dan suka bertanya banyak soalan. Ni murid aktif jugalah. Kita kenal pasti murid. Kemudian perkara yang kedua, refleksi PDP yang lalu. Refleksi berdasarkan tajuk. Yang pertama, masalah pengajaran guru. Apa masalah bagi kita untuk mengajar ini. Dan yang kedua, kita tengok daripada punca bagaimana masalah pembelajaran murid. Yang pertama, sukar menyediakan BBM yang menarik. Mana dulu kalau tak di YouTube ni kita sukar untuk menyediakan BBM yang menarik. Mana kita banyak guna buku teks. Kedua, B, bahasa Arab, bahasa asing yang suka dipahami. Manakala bahasa Arab ni bahasa asing kan. Dan budak-budak pun tak familiar. Jadi keberkalian boleh nak faham bahasa itu memang agak susah lah kan. Yang ketiga, pengumpulan data awal. Bagaimana saya mengutip data ini
Yang pertama, pemerhatian. Melalui pemerhatian. Yang kedua, melalui temu bual. Dan yang ketiga, melalui analisis dokumen. Okey, melalui pemerhatian saya apa yang saya dapati daripada budak inilah tidak fokus. Budak murid ni tidak fokus dan banyak main dan kerja selalu tidak siap. Tidak fokus, banyak main dan kerja selalu tak siap. Daripada segi kita membual, budak ini bela dalam bahasa Melayu. Bela ni tak jumpa perkataan Melayu, baru jumpa bela kan. Dia macam dia jeda. Bahasa kadang dia jeda macam kan. Dia bela seolah tak faham dan tak boleh sebut. Dan melalui analisis dokumen, melalui buku aktiviti dan tulis buat tapi tak siap. Dia buat sikit je. Lepas tu dia main-main. Inilah dia sebut. Keempat, fokus kajian. Subjek dan bidang. Subjek dia bahasa Arab. Bidang saya buku teks bahasa Arab tahun 4, tajuk Baiti Jannati. Dan fokus utama kajian dapat membaca 9 perkataan dalam tajuk Baiti Jannati. Itu tajuk fokus kajian saya. Kemudian objektif tujuan kajian. Yang pertama, murid boleh membaca 9 perkataan dalam tajuk Baiti Jannati. Kita punya objektif kajian kita. Yang kedua, meningkatkan minat murid terhadap subjek bahasa Arab. 6.0 soalan kajian. Antara soalan kajian yang dijalankan ketika menjawab kajian ini, yang pertama, bagaimanakah penggunaan aplikasi YouTube membantu meningkatkan kemahiran membaca 9 perkataan bahasa Arab dalam tajuk Baiti Jannati. Dan 7.0 peserta kajian murid terlibat. Saya ambil seorang dulu. Untuk permulaan ni saya ambil seorang dulu. Saya ambil seorang murid lelaki tahun 4 saya. 8.0 tindakan dijalankan. Model yang digunakan model kajian tindakan kemis dan MC Tagat 1988. Jadi info ni memang Aira yang tolong. Kalau tu saya memang tak jumpa. Kan? Jadi kita gunakanlah kepakaran Aira ni untuk jadikan kita kajian tindakan ini. 9.0 pelaksanaan tindakan melalui jadual dan pelaksanaan. A. Jadual pelaksanaan tindakan dan kedua, pelaksanaan menghasilkan dan menggunakan sepenuhnya aplikasi YouTube. Dan yang sebelum dapatan kajian. Hasil selepas diperkenalkan intervensi, murid berjaya membaca 9 perkataan bahasa Arab dalam tajuk Baiti Jannati. 9.0 refleksi. Ada 3. Yang pertama, implikasi terhadap murid. Yang kedua, implikasi terhadap amalan sendiri. Yang ketiga, implikasi terhadap kurikulum. Yang pertama, minat terhadap subjek bahasa Arab meningkat. Murid menjadi contoh ikutan terbaik bagi murid lain. Yang kedua, membantu melancarkan PDPC yang tidak perlu membawa BBM yang berat sekadar link YouTube online. Dan yang ketiga, C. Sudah tidak bosan, paparan video menarik membantu menjayakan kurikulum bahasa Arab secara tidak langsung. Sekejap, baik. Banyak cakap. Oh, dia dah dekat akhir daga ulan. Okey, 2.0. Last sekali, 2.0. Rumusan. Cadangan susulan, gunakan link YouTube orang lain pula pada masa akan datang. Pada sekarang ni kita boleh tengok kan. Di YouTube banyak sekarang ni kan, banyak geng-geng Ayu kan, geng-geng Akademi YouTuber banyak hasilkan video kan. Jadi kita boleh tengok. Jadi saya gunakan seorang YouTuber yang popular juga lah. Jahnur Zack ataupun Ustazah Nur Hafizah. Dia punya YouTube memang banyak lah. Jadi kalau nak kenal dia sekarang je. Dia pernah nyanyikan lagu Hari Guru Malaysia versi bahasa Arab. Itulah. Sudah dia kan. Okey, sekarang itu untuk saya punya pembentangan. Jadi terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kawan-kawan dalam sesi pembentangan kita. Terima kasih. Jangan tanya soalan, saya tak nak jawab ni. Jadi saja kita tanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, tahniah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hakimi, satu kajian yang menarik. Tahun lepas kita cuma ada terima 3 penulisan kajian tindakan bagi bidang bahasa Arab. Jadi saya berbesar hatilah sebab di bawah bimbingan saya ni ada kita dapat 2 tajuk untuk bahasa Arab, iaitu satu di bawah Ustaz Hakimi dan lagi satu kajian tindakan yang ditulis oleh Ustazah Nur Kausar. Kausar dah ready ke? Ustazah Kausar? Okey. Ready ya? Nanti aku hantar. Sekarang aku nak begini. Aduh. Sekali. Aku ambil gambar awal. Kejap. Aku ni boleh lambat, pantas baik. Kejap ya Kausar. Aduh, masalah teknikal sikit. Siapa nak pergi mana tu? Kausar, kau sombong. Muka kaki aku tak nak. Dia nak orang pergi jabatan.
Dia nak merayap. Jabatan ada apa? Dia nak merayap pergi jabatan. Ada dengan jabatan tak ada habis. Kau mana lah ya? Kau orang KPM. Tak ada. Okey lah. Ni ayah rindu kan ni. Sekejap, aku tutup dulu. Aku berat. Okey, pergi. Kejap Kau rasa saya share screen jap. Tak, jom. Aduh dah, kata teman Ustaz. Mantap. Sekejap dia tengah loading buka. Satu apa? Satu dari Tadi kau dulu boleh. Ketiga geng. Ni, kata jom Ustaz. Bawa ni, bawa Ustaz. Mana? Aku tinggal dulu. Nanti kau off je lah. Nanti aku kunci. Aku balik lah. okey. Balik sekolah balik ni. Balik ada? Ya, begitu. Sekejap. Dah keluar dah tu. Nampak tak? Nampak dah. Yang lain pun dia harap nampak lah no. Okey, jadi seterusnya saya jemput pembentang yang kedua, Ustazah Nur Kausar Norin. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Panitia Pendidikan Islam Ustazah Nur Azlina, Ketua Panitia Bahasa Arab Ustazah Zuraida dan rakan-rakan GPI dan GBA. Kalau ada pentadbir kat sini, saya alu-alukan sekali lah kalau ada. Sekarang kan kok ada wakil daripada pentadbir sekolah kita. Puan Asnah masuk lambat sikit. Dia suruh jalan dulu. Nanti okey. link rakaman. Dia masuk lambat ujung-ujung sikit. Oh ya ke? Okey, tak apa. Okey, saya teruskan kepada insya-Allah akan menjadi satu kajian tindakan dan juga insya-Allah inovasi bagi aplikasi yang akan saya gunakan nanti. Saya teruskan kepada matlamat kajian saya ni adalah untuk meningkatkanlah kemahiran pembelajaran dia lebih kepada untuk nak mengingat 15 frasa ayat ringkas dalam bahasa Arab. Dia akan ada detail-detail lagi lepas ni. Okey, nama bahan teknik inovasi program yang akan kita namakan insya-Allah inovasi permainan treasure hunt. Sasaran kajian ni 10 orang murid 5 rubi. Kebetulan saya memang mengajar murid 5 rubi ni daripada mereka 3 rubi lagi. So daripada 3 rubi, 4 rubi, 5 rubi dan insya-Allah pada tahun 6 insya-Allah tahun ni kalau dapat saya mengajar lagi 6 rubi, kita boleh nampaklah peningkatan dia kan daripada kita mengajar dia daripada dia belajar 3 lagi kan. Insya-Allah. 10 orang murid tu saya akan ambil 5 lelaki dan 5 perempuan. Okay, tajuknya untuk meningkatkan kemahiran mengingat 15 frasa ayat ringkas iaitu tarakib ataupun jumalul basithah dalam bahasa Arab kepada murid 5 rubi yang menggunakan nanti inovasi permainan treasure hunt. Okey, pengenalan kepada KT ni mata pelajaran dia bahasa Arab lah sebab saya pun mengajar bahasa Arab kelas 5 rubi ni dan latar belakang muridnya daripada sekolah bandar, kepadatan kelas memang 40 orang dan ibu bapa semuanya bekerja. Refleksi PDPC masa lalu adalah berdasarkan tajuk yang saya sebutkan tadi, masalah pembelajaran guru. Selalunya kita hanya menggunakan teknik talk and chalk yang membosankan murid. Keduanya berkaitan dengan masalah pembelajaran murid lah. Tak semua murid dapat menghafal kalimah ataupun ayat-ayat ringkas dan seterusnya ayat-ayat yang berkesinambungan dalam bahasa Arab dengan cepat dan boleh kekal lama dalam memori mereka ada disebabkan bahasa Arab adalah bahasa asing yang sukar dan susah untuk murid faham kan. Okey, seterusnya pengumpulan data awal ni insya-Allah akan ada dalam bentuk eksperimen 1, 2, 3 lah kan. Maksudnya sebelum kita guna aplikasi ni, sebelum, semasa dan selepas. Tapi pemerhatian awalnya murid tak fokus lah. Banyak murid bercakap dan bosan, mengantuk. Kalau kita chalk and talk, guna buku teks, kadang-kadang kalau kita guna kain basam pun sama. Dia macam dah tahu dah apa benda yang kita akan buat. Dan juga analisis dokumen menggunakan latihan murid yang selalunya bila tak dapat jawab, kita je asyik nak kena bagi jawapan. Itulah. Fokus kajian ni subjek bahasa Arab, fokus utama kajian sudah semestinya di akhir
kita punya matlamat ataupun objektif tu nanti murid dapat mengingat dengan mudah lah 15 frasa ayat ringkas ni untuk tajuk yang ketiga dalam kelas 5 Ruby tu. Soalan kajian dia, bagaimanakah inovasi permainan treasure hunt ini dapat membantu murid menghafal 15 frasa ayat ringkas. Kurang-kurangnya daripada 15 tu dia boleh menghafal 10 ayat ringkas. Menggunakan aplikasi MyViewBoard ni memang saya ada gunalah semasa PDPR dan juga insya-Allah dalam kelas bersemuka nanti. Peserta kajian murid terlibat 5 lelaki 5 perempuan daripada kelas 5 Ruby. Tindakan dijalankan nanti nak guna model kajian tindakan Chemist MAT Taggart sama juga dengan yang lain-lain sebab rasanya Ramawati ambil ni dia adalah antara satu model yang mudah lah kot tu kan. Mula-mula kita kumpulkan data apa semula kan. Okey, pelaksanaan tindakan nanti dia memang akan ada jadual lah pelaksanaan tindakan daripada bulan berapa nak buat. Tapi sebenarnya benda ni memang kita ada buat dalam kelas. Belum KT ni lagi memang kita dah buat. Memang saya sendiri pun ada buat masa PDPR dan juga kelas bersemuka. Okey, pelaksanaan dia nanti akan dapat menghasilkan satu inovasi permainan treasure hunt aplikasi MyViewBoard. Dapatan daripada hasil selepas diperkenalkan intervensi ini, murid berjaya menghafal dan mengingat 15 frasa ayat ringkas dalam bahasa Arab. Tajuk yang kedua, Ma'aladul Ta'am. Okay, refleksi implikasi kepada murid nanti, memang dia akan dapat meningkatkan minat dan motivasi murid mempelajari bahasa Arab bila kita gunakan aplikasinya sebab dia memang tertunggu-tunggu nak tengok apa benda lagi lepas ni yang Ustazah nak paparkan, yang Ustazah nak buat dalam kelas kan. Okey. Implikasi terhadap amalan diri kita sendirilah dapat meningkatkan motivasi guru-guru untuk terus melaksanakan KT ni. Dan terhadap kurikulum dapat menjadikan bahasa Arab ni suatu mata pelajaran yang menyeronokkan dan tidak membosankan kan. Okey, rumusannya nanti saya mengharapkan sangatlah penggunaan aplikasi MyViewBoard ni di masa akan datang dapat diteruskan di tahun-tahun lain. Maksudnya tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 pun guna juga dan kerana ia sangat menarik dan sangat interaktif. Okey. Saya rasa kita nak tunjuk sikit ke peralatan MyViewBoard tu dan juga kita tak payah lagi dengan gambar yang ada kita pernah guna sebelum ni lah kan. Yang saya sendirilah ada guna. Peralatan tu sebenarnya kalau kita nak paparkan kepada murid boleh pegang dan tengok sendiri dan dia boleh merasai keseronokan belajar menggunakan aplikasi ni. Kita kena belilah peralatan tu. Tapi kalau saya sendiri memang dah ada. Kita gunakan aplikasi tu, kita cuba explore aplikasi tu apa yang terdapat dalam aplikasi ni dan juga perisian-perisian dalam tu. Semua barang-barang ni dia dalam bentuk ada model stand mobile stand kat belakang ni boleh bergerak, boleh bawa ke sana ke sini nak pergi. Kita nak simpan kat Bejekoff ke, kita nak letak dekat dewan ke, boleh. Dia berukuran 65 inci, boleh dapat satu kelas lah dapat tengok dan dia boleh touch screen. Dia panggil ViewBoard, ViewSonic ViewBoard. Okay. Ini yang pernah kita buat untuk tahun 5. Dia ni semua ni kalau kita nak guna sama ada komputer ataupun kita nak guna kita punya komputer sendiri, tapi yang penting kena ada touch screen lah. Kalau kita nak guna touch screen monitor dia pun memang ViewSonic ada menyediakan surface ala-ala macam surface ni kan, ataupun komputer PC biasa macam ni, tapi semuanya memang touch screen supaya kita boleh menulis terus atas. Inilah ViewBoard ni. Dia panggil ViewBoard, bukan whiteboard tapi macam whiteboard. Ini cadangan Pak Datan ni. Okey, treasure hunt ni dalam bentuk macam ni lah. Siapa yang sampai tepat ke tempat harta karun tu, dia yang boleh sampai dulu, dia lah dikira pemenang. Dia boleh pilih belian ni, lepas tu dia kena ambil gambar, adalah arahan-arahan dekat sini. Lepas tu dia susun dulu gambar-gambar yang dia dapat dan dia kena tulis sendiri mengikut ayat 15 frasa yang kita telah ajar dia sebelum tu. Dan saya memang dah ada praktiskan kepada murid, sangat-sangat murid berminat sebab dia berlumba kan nak pilih belian mana cantik semua kat situ. Dia berlumba lah nak
terus cepat sampai ke harta karun tu kan, sebab dia akan jadi pemenang nanti. Sebenarnya ada banyak lagi, bukan yang ni je saya nak buat inovasi insyaAllah dalam bentuk dam untuk tahun 4 Ziltuan. Kononnya nak buat 4 Ziltuan, tapi tak apalah kita buat untuk 5 rubi dulu, sebab yang ni saya rasa permainan yang lebih menarik lah, boleh menarik lagi lah. Ni ada macam-macam dalam ni. Ada kita boleh buat apa tu, dam ular, lepas tu kita boleh cabut kat puzzle, kita boleh mengajar matematik pun kat sini sebab dia ada banyak tools, dan juga kalkulator, macam-macam lah. Tapi subjek matematik sangat banyak dalam ni, dengan macam-macam lah dia punya kompas, dengan tak tahu lah nak cakap kan, yang tu saya belum explore. Tapi yang untuk permainan ni memang sangat-sangat menarik minat murid, dan dia seronok lah nak lumba-lumba lepas ni susah nak buat apa pula kan, macam tu. Kita tunggu-tunggu nak buat apa. Saya rasa itu sahajalah kot. Kalau ada persoalan, pertanyaan, boleh nak tanya lepas ni. Okay, tahniah. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nurul Kausar. Satu kajian tindakan yang menarik, kerana di dalam kajian tindakan beliau ada inovasi di mana beliau mencipta latihan itu menggunakan aplikasi MyViewBoard tu lah. Ustazah Mazidah dah sedia ke? Ustazah Mazidah? Asal Kak Asia dah ready belum? Saya pun nak sampai kat rumah. Okey. Dia bawa sampai rumah. So Kak Asia dah? Sekejap saya share screen dulu. Kita dia bawa sampai rumah. Sekejap. Kak Asia dah Kak Asia? Ni ada Kak Syu, nak suruh Kak Syu bentang Kak Sia. Kak Asia bentang tak hari ni? Kak Sia bentang tajuk dia. Nah, So Kak Asia dulu. Kak Sia dulu. Kak Sia dah ready? Kak Sia. Okey, boleh. Buka kejap. Mana tajuk? Ni sekejap, wait ya. Sekejap saya share screen. Lepas ni buka lah. Nanti kata. Okey, Kak Sia boleh start ya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, yang dirahmati Ketua Panitia, Kak Azlina, rakan-rakan guru pendidikan Islam dan guru bahasa Arab. Okey, alhamdulillah hari ini saya akan bentangkan penulisan kajian tindakannya. Okey, tajuk yang dipilih adalah meningkatkan penguasaan bacaan Iqra' 1 melalui aplikasi Rainbow Iqra'. Sasaran adalah seorang murid tahun 2 Emerald, seorang murid. Jadi murid ni adalah murid yang tahun 2 yang masih beriqra' 1. Jadi murid ini telah diperkenalkan dengan aplikasi Rainbow Iqra'. Sebenarnya murid ini saya telah ajar daripada tahun 1 dan bila masuk tahun 2 masih lagi Iqra' 1. Jadi satu saranan daripada KP Bahasa Arab Puan Ustazah Zuraidah supaya menggunakan aplikasi Rainbow Iqra'. Jadi bila aplikasi Rainbow Iqra' diperkenalkan pada murid ni, saya tengok peningkat dia telah meningkat kepada Iqra' 2 selepas beberapa bulan menggunakan aplikasi Rainbow Iqra' ni. Bukan berapa bulan, maksudnya dalam sebulan lah. Maksudnya mungkin sebabnya pengukuhan mengingat huruf-huruf tunggal ni sebenarnya tidak kuat.
dia tidak kuat ingatan. Jadi bila sentiasa menggunakan aplikasi ni, dia dapat mengukuhkan ingatan pada huruf-huruf tunggal. Okey, seterusnya latar belakang murid ni ada 3 orang adik-beradik, dia anak sulung, mak ayah bekerja, dan murid ni adalah murid kafah. Walaupun dia murid kafah tapi memang dia tidak dapat mengingat juga huruf-huruf tunggal. Walaupun hampir setahun, di tahun 1. Dan masalah pengajaran guru, kita memang kita tidak menyediakan bahan pengajaran yang menarik lah untuk dia ni kan, untuk capai dengan masa yang agak terhad untuk kita bimbing dia secara personal. Jadi dia adalah murid yang murid pemulihan yang mempunyai ingatan yang tak tahan lama. Rasa ramai yang guru-guru yang pernah berjumpa dengan murid-murid yang ingatan tidak tahan lama ni. Jadi pengumpulan data ni melalui pemerhatian, murid ni adalah murid yang baik, patuh, ikut arahan, tak ada masalah, disiplin. Jadi itu saja masalahnya, masalah ingatan yang tidak tahan lama. Okey. Seterusnya, analisis dokumen. Murid ni apabila kita ajar di muka surat baru, saya rasa daripada saya tahun 1 saya ajar dia, bukannya kita tak ajar, kita ajar, tapi masalahnya yang lama tu lupa. Jadi kita nak ajar yang baru pun, ajar pun dia tak bertahan lama. Jadi saya ajar, saya ingat saya memang memang inilah betul-betul masa dia di tahun 1 memang betul-betul mengajar setiap ni kan, setiap masa, setiap kelas ni. Tapi walaupun saya ajar tahu huruf alif sampai ya. Kita ajar setiap kali masuk kelas alif sampai ya, alif sampai a sampai ya sampai ya. Akhir sekali tak juga dia ingat. Hilang juga dia punya huruf tu. Ingat betul hilang, ingat tu hilang. Akhir sekali masa intervensi untuk yang murid masih Iqra 1, bila kita gunakan kaedah ni, maksudnya dengan kerjasama ibu dan ayah dia kat rumah waktu PKP, akhirnya sekali saya try dia untuk Iqra 2, akhirnya dia boleh baca dan dia secara slow lah, tapi akhirnya boleh juga dia masuk untuk Iqra 2. Soalan kajian, objektif kajian ni adalah untuk meningkatkan murid untuk murid menguasai bacaan Iqra 1. Okey, soalan kajian. Kajian ini dijalankan akan menjawab soalan kajian. Bagaimanakah aplikasi Rainbow Iqra berjaya meningkatkan kemahiran baca Iqra 1? Okey. Dapatan kajian selepas diperkenalkan intervensi, murid berjaya membaca Iqra 1. Refleksi, implikasi terhadap murid dapat mengenal huruf tunggal. Implikasi terhadap amalan kendiri, kebaikan BBN online. Maksudnya kita perlu juga bahan-bahan daripada online ni kerana murid boleh belajar secara kendiri. Maksudnya tak ada guru pun dia boleh refer sendiri untuk dia ulang kaji. Okey, seterusnya cadangan susulan penggunaan aplikasi Rainbow Iqra ni boleh kita perluaskan untuk murid-murid yang bermasalah seperti murid 2 Emerald tadi. Itu saja.
Okey, terima Okey, kasih. terima kasih. Tahniah diucapkan kepada Ustazah Nur Asia, satu perkongsian yang sangat menarik. Mana saya pun sebelum ni tak pernah dengar lagi dan tak pernah explore lagi lah penggunaan Rainbow Iqra ni. Okeylah, tanpa melengahkan masa. Ustazah Mazidah dah sedia ke? Mazidah? Akak je bentar. Sekejap, saya share screen. Okey, saya share screen untuk tajuk yang berikutnya. Baca je. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili... Saya dah buka speaker kan? Ya, tak apa. Kenapa saya tak dengar? Oh, yalah, kat sebelah saya. Saya tak dengar. Saya dah buka. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya mewakili kumpulan Ustazah Mazidah, Ustazah Adibah jugalah. Okey. Ustazah Mazidah tadi dalam perjalanan balik. Jadi saya teruskanlah. Okey, untuk tajuk tindakan kajian kumpulan kami ni ialah untuk meningkatkan penguasaan bacaan Iqra 6 terhadap 2 orang murid tahun 6 melalui program kelas intensif 1-to-1. Okey. Okey, saya terus kepada bilangan 1 perkara iaitu pengenalan. Pengenalannya kita fokus pada mata pelajaran dan latar belakang murid. Okey, untuk mata pelajarannya GBA tapi ajar bidang tasmik. Bukan guru kelas. Untuk masa PKDM lah, pukul 7.40 hingga 8.10 pagi. Kalau waktu free itulah. Okey, dan boleh jalankan program kelas intensif 1-to-1. Dari segi latar belakang, murid lelaki dan perempuan, kita ambil murid lelaki dan perempuan dari kelas 6 murid ni tidak pernah mengikuti kelas kafah. Manakala murid lelaki ni selalu ponteng dan murid perempuan jarang ponteng. Okey, bilangan 2. Bilangan 2, refleksi PDP yang lalu. Refleksi berdasarkan A, masalah pengajaran guru, B, masalah pembelajaran murid. Samalah dengan yang tadilah. Okey, yang A-nya fokus kita untuk masalah pengajaran guru, tidak dapat tarik perhatian murid, penyampaian yang kurang berkesan. Okey, untuk masalah pembelajaran murid perlu fokus lebih, perhatian lebih. Okey, kemudian untuk yang ketiga, pengumpulan data awal, cara kutipan data dari segi pemerhatian, temu bual, dan satu laginya analisis dokumen. Okey, untuk pemerhatian bagi murid lelaki dan perempuan tadi dia murid ni sangat pasif lah. Okey, takut bercakap, kurang bertanya. Okey, B, murid lelaki dan perempuan tadi cakapnya susah nak sebut dan cepat lupa cara bacaan. Kemudian untuk C, analisis dokumen, buku rekod tasmik dan buku rekod program kelas intensif 1-to-1. Iaitu bacaan terus meskipun muka surat lama terlupa bila ulang pada kelas berikutnya. Selalu lupalah. Kalau ulang yang baru dia lupa. Okay, fokus kajian dari segi subjek, bidang, fokus utama kajian. Okey, subjeknya pendidikan Islam dan bidangnya tasmik. Fokus kajian ialah Iqra 6.
Okey. Bilangan 5 objektif, tujuan kajian. Fokusnya boleh membaca Iqra' 6 dengan lancar. Murid minat mengaji, murid dapat mendekatkan diri dengan Al-Quran. Okey, kemudian soalan kajian, iaitu kajian yang dijalankan ini akan menjawab persoalan kajian. Bagaimanakah program kelas intensif one-to-one meningkatkan penguasaan bacaan Iqra' 6 terhadap 2 orang murid tahun 6 peserta kajian, murid yang terlibat ialah 2 orang murid 6 seorang lelaki dan seorang perempuan. Tindakan kajian, model yang dijalankan ialah model kajian tindakan Kemis dan McTaggart 1988. Okey, dari segi pelaksanaan tindakan melalui jadual dan pelaksanaan. Jadual pelaksanaan tindakan dan menghasilkan program kelas intensif one-to-one. Dari segi dapatan kajian, hasil selepas diperkenakan intervensi, murid berjaya menguasai bacaan Iqra' 6. Okey, dan dari segi refleksi, implikasi terhadap murid dan implikasi terhadap amalan kendiri serta implikasi terhadap kurikulum. Okay, kita tengok dulu untuk implikasi murid. Murid berdisiplin menyertai kelas tasmid secara konsisten. Kelas face-to-face individu lebih disukai murid. Okay. Kemudian implikasi terhadap amalan kendiri. Dapat mempelajari ilmu tajwid dan lebih rapat dengan Al-Quran. Implikasi terhadap kurikulum, tiada murid linus Al-Quran. Okay. Dan akhir sekali rumusan. Okay, cadangan susulan. Kekalkan program yang sama di masa akan datang. Okey, itu sajalah. Okey. Okay, tahniah, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nur Syuhaida dan juga ahli kumpulannya, Ustazah Adibah dan juga Ustazah Mazidah. Okey, setakat ni ada sebarang pertanyaan ke kepada panel pembentang? Tak, kalau tak ada, kita teruskan kepada kertas yang seterusnya ya. Laptop saya hari ni loading tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan seterusnya saya akan membuat pembentangan bagi tajuk kertas kajian tindakan yang kelima. Sepatutnya saya nak bentang dulu saya punya kajian tindakan ni. Tapi tak apalah sebab Ustaz Akrimi pun nak pergi jabatan kan. Okey, untuk tajuk kajian tindakan saya ini ialah 2 MKT iaitu Bimbingan Penulisan Kajian Tindakan Guru-Guru SK Putrajaya Pesen 51. Bermula daripada 2 MKT inilah maka lahirlah menti-menti iaitu anak-anak didikan saya untuk penghasilan penulisan kajian tindakan bagi tahun 2022 insya-Allah. Saya harap semua anak-anak didik saya berjayalah dibukukan jurnal dia punya penulisan kajian tindakannya nanti. Okey, apakah tajuk kajian tindakan saya iaitu 2 MKT Bimbingan Penulisan Kajian Tindakan Guru-Guru SK Putrajaya Pesen 51. Macam tajuk kajian tindakan saya ni merupakan kajian tindakan pengurusan lah, bukannya kajian tindakan PDP. Macam tajuk yang 4 orang dah bentang tadi tu, itu merupakan kajian tindakan PDPC. Tapi kajian tindakan yang saya nak bentangkan ni ialah merupakan kajian tindakan bidang pengurusan. Okey, matlamat kajian adalah bimbingan, kemahiran pengurusan penulisan kajian tindakan,
2 MKT iaitu program mudahnya menulis kajian tindakan. Sasaran kajiannya adalah 6 orang GPI dan GBA SKPP 51. Jadi tajuk kajian saya adalah 2 MKT bimbingan penulisan kajian tindakan guru-guru SK Putrajaya Pesin 51. Melalui 2 MKT ni, para peserta akan melalui 4 langkah lah untuk langkah 1 yang dibentangkan oleh rakan-rakan kita tadi. Itu merupakan langkah 1 iaitu tapak yang mula-mula sekali kena isi. Kalau ikutkan dia kena tulis pelaporan penuh, tapi bagi saya untuk terus tulis ke pelaporan penuh macam satu yang agak sukar sikit lah. Kena dibimbing secara daripada asas lah, tulis step by step. Yang penting kajian tindakan tu telah pun selesai dijalankan. Murid pun telah berjaya dipulihkan. Okey, dekat dalam 2 MKT ni kita akan tulis apa perkara-perkara ataupun isi-isi penting yang perlu ada dalam setiap perkara lah. Dalam perkara perkenalan, keyword dia ialah mata pelajaran dan juga latar belakang. Macam saya buat kajian tindakan pengurusan. Jadi saya punya latar belakang dia ialah saya merupakan penyelaras kajian tindakan merangkap guru pendidikan Islam. Macam mana terlahir boleh tercetusnya 2 MKT ni? Sejarahnya bermula daripada tahun 2018 sehinggalah tahun 2021, iaitu pada tahun lepas saya dapati tiada GPI dan GBA yang berminat untuk menulis kajian tindakan melainkan saya lah. Kemudian kita pergi kepada refleksi. Refleksi masalah penyelaras, iaitu masalah yang berpunca daripada diri saya sendiri. Saya pun masalahnya ialah saya tak tahu apa sebenarnya masalah GPI dan GPA ni, tidak tahu menulis kajian tindakan. Jadi masalah GPI GPA yang saya dapati berdasarkan hasil tembuan, antara jawapan yang mereka berikan ialah tiada masa, sibuk dan juga merasakan diri dah tua tak payahlah nak tulis kajian tindakan. Kemudian dari segi pengumpulan data awal, iaitu dari segi pemerhatian tembuan, saya dapati ada yang berkata tak minat bila sebut kajian tindakan ni, tak minat. Kemudian ada juga yang menunjukkan rasa marah kajian tindakan. Kemudian ada yang macam-macam masalah lah yang diluahkan, tak cukup masa, family, yang secara terperincinya saya akan bentangkan di dalam langkah 3 nantilah. Okey, kemudian daripada situ saya dapati sebenarnya semua GPI dan GPA ni boleh buat kajian tindakan kerana kita melalui proses kajian tindakan ni hari-hari. Cumanya kita tak tulis apa saja masalah PDPC anak murid kita yang telah kita berjaya selesaikan. Secara automatik di situlah kita telah berjaya menyelesaikan masalah PDPC anak murid kita. Mereka sebenarnya bukannya tak boleh nak buat, cumanya perlukan bimbingan yang lebih terperinci dan juga perlukan guide lah. Kemudian fokus kajian ialah bimbingan penulisan kajian tindakan dan fokus utama dia ialah bimbingan dari segi penulisan kajian tindakan. Tujuan utama kajian saya ialah supaya dapat membimbing GPI dan GPA SKPP 51 menghasilkan penulisan kajian tindakan dan juga meningkatkan minat GPI GPA SKPP 51 menghasilkan penulisan kajian tindakan. Soalan kajian saya, bagaimanakah 2 MKT ini dapat membantu membimbing GPI dan GPA SKPP 51 menghasilkan kajian tindakan? Peserta yang terlibat ialah 6 orang GPI dan GPA, seorang lelaki dan 5 perempuan. Model yang digunakan ialah model Chemis dan McTaggart. Jadual pelaksanaan tindakan dan akhirnya sekali pelaksanaannya ialah menghasilkan 2 MKT seperti yang telah selesai pun dijalankan dan telah dibentangkan oleh peserta kajian sebentar tadi. Dan juga dari sudut dapatan kajian, saya dapati guru-guru sebenarnya boleh tulis kajian tindakan, tapi kena tulis step by step dan kena ada bimbingan face to face, one to one lah. Kemudian implikasi dan sudut refleksi, implikasi terhadap peserta GPI dan GPA, saya dapati mereka ni sebenarnya boleh menulis. Kemudian terhadap amalan kendiri membantu membudaykan kajian tindakan di kalangan guru, dan kajian tindakan ni sebenarnya mencapai hasrat kurikulum. Sebenarnya benda ni kita dah buat, cumanya kita tak tulis dalam bentuk pelaporan yang sistematik dan tidak didokumentasikan.
Okay, untuk cadangan susulan 2 MKT ni insyaAllah saya akan tambah baik lagi untuk kaedah 2 MKT ni sebenarnya satu kaedah ya. Kalau ikutkan kalau sebut kajian tindakan dah tentulah sebuah pelaporan yang penuh, tapi untuk guru tulis terus pelaporan penuh mungkin satu masalah dia tak faham kena buat apa dulu, kena tulis apa dulu. Jadi rentetan daripada hasil temu bual dan juga pemerhatian, maka lahirlah kaedah 2 MKT, bimbingan penulisan kajian tindakan guru-guru SK Putrajaya PESN 51. InsyaAllah pada tahun ni ada 6 orang menti iaitu di bawah bimbingan saya. Saya harap 6 orang peserta ini kajian tindakan yang dihasilkan berjayalah dibukukan dan juga diterbitkan dalam bentuk pembukuan jurnal dah. Dan insyaAllah pada tahun hadapan saya akan ambil ahli yang baru. Okay, tapi kalau ada lagi yang nak terlibat atau nak join lagi untuk bimbingan pada tahun ini, masih lagi sempat sebab kita baru saja melepasi langkah 1. Ada lagi langkah 2, langkah 3 dan langkah 4. Ada jauh lagi lah perjalanan. Kalau ada lagi yang nak masuk bawah bimbingan saya ni, masih lagi sempat. Sebab nanti target saya minggu ni selesai langkah 1. Okay, minggu depan mungkin saya akan bagi note sikit macam mana nak buat langkah 2 iaitu penulisan abstrak. Selesai penulisan abstrak, ada penghuraian dan akhir sekali barulah penulisan pelaporan penuh kajian tindakan. Okay, ada sebarang pertanyaan ke? Saya tengok balik. Mana tadi? Saya dah tutup pasal saya tidak. Baiklah, insyaAllah yang nama-nama yang tersenarai di dalam kehadiran pada petang ini, saya akan daftarkan di bawah PLC siri 1 lah. Dan PLC ni akan berlangsung sebanyak 4 kali. Satu sesi bimbingan, kita dapat 5 mata kredit, dan bila kita ikuti 4 siri PLC, insyaAllah semua peserta PLC ni akan memperolehi 20 maksimum mata kredit lah untuk PLC kajian tindakan bimbingan. Okey, ada sebarang persoalan ke dari kalangan panel pembentang ke? Kalau tak ada apa-apa. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Okey, saya akan cakap sikit boleh Okey, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Tahniah diucapkan kepada semua pembentang kajian tindakan yang hebat-hebat belaka pada petang ini. Dan tahniah juga kepada jurulatihnya Ustazah Rahmawati yang menganjurkan PLC pada petang ini. Jadi, okey, akak ada rumusan sikit ya. Okey, boleh. Kita daripada hasil pembentangan tadi dapat